Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Al-Wahidul Qahar, Al-Azizil Ghaffar, kita menyambung bacaan kelas Riyadhus Salihin kita, jilid yang kedua. Pada waktu ini kita sampai pada muka surat 304. Ya, Mek? Boleh Encik Din? 530. Tak apa, kita tengok pada tajuk dia sama tak? Kita masuk di bawah bab besarnya dosa sumpah palsu dengan sengaja. Sama Encik Din? Sama. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ikhwan memulakan bab ini dengan perkataannya, babu taghlizil yamini al-kadhibati amdan. Al-babu babu taghlizil yaminil kadhibati amdan. Terjemahan kita, dia kata bab tentang besarnya dosa sumpah palsu dengan sengaja. Babu taghliz, bab berkenaan dengan ancaman, besarnya ancaman. Taghliz bermakna suatu penekanan untuk melarang kita jangan buat benda tu. Dia nak tegah kita, maka dia ancam kita. Merujuk kepada pertama, dosa orang yang terlibat dengan perkara itu besar. Yang kedua, merujuk kepada makna supaya perkara itu ditinggalkan dengan serta-merta. So kita jangan terlibat dengan perkara apa? Al-yamin al-kadhibah amdan, iaitu berkenaan dengan sumpah palsu dengan sengaja. Bermakna ada juga sumpah palsu tapi tak sengaja. Yang ini secara amdan, dengan sengaja. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ikhwan, seperti yang kita tahu, Riyadhus Salihin. Cuba kita buka Melayu panggil apa? Cover. Kulit. Pasal apa ni kata sin? Skin. Skin. Pasal betul panggil cover? Dua-dua kulit sama. Oh balu. Jawab tu muak dah. Jawab tu peduli dia. Kalau kita tengok cover dia lah, tajuk buku kita Riyadhus Salihin. Apa sambungannya? Riyadhus Salihin, apa sambungannya? Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin. Betul? Ini Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin. Saya tidak tahulah macam mana Allah Ta'ala mengilhamkan kepada Imam Nawawi untuk letak tajuk buku ni. Ya subhanallah. Tajuk buku ni, Allahu Akbar. Dia boleh cabut jantung kita. Bagi kita yang belajar balaghah, dia goncang jantung kita.
Riyadhus Salihin berkenaan dengan taman untuk menjadikan kita orang-orang saleh. So kalau kita teringin, kita berminat nak jadi orang saleh, di sinilah laman dia. Sinilah riyadhah dia. Di sinilah dia punya apa? Tempat dia, garden. Tempat dia yang penuh dengan pendidikan, penuh dengan kita kata apa? Dia nak canai hati kita, dia nak olah jiwa kita. Dia kata min kalam Sayyidil Mursalin. Kesemua ini akan membentuk kita menjadi orang saleh, diambil semuanya daripada kalam pemimpin para rasul. Sayyidil Mursalin. Bukan kalam dia, bukan kalam imam, tapi kalam Sayyid Al-Mursalin. Di kalangan para utusan Allah yang diberi pada mereka kitab. Anbiya tak mesti ada kitab. Tapi Mursalin mereka ada kitab. Mereka daripada min jumlatil anbiya, daripada jumlah para nabi, kemudian diangkat mereka menjadi pemimpin di kalangan para nabi, diberi pada mereka kitab. Takat kitab yang kita tahu diterangkan kepada kita Taurat, Injil, Zabur, Quran dan sedikit daripada Suhufi Ibrahim wa Musa. Itu saja. Tapi ada lagi yang tidak Allah tak jelaskan pada kita, so kita berhenti takat itulah. Takat Allah berhenti, kita berhenti. Mungkin satu nabi dengan satu nabi lain pula kitab yang sama dipakai. Antara Taurat itu agaknya paling lama sekali. Daripada Musa nak sampai kepada apa? Kepada Isa kan lama, dia punya patrah dia tu lama, dia punya masa tu lama. Lepas tu sementara nak turun Quran, patrah kepada Injil lama, daripada Nabi Isa sampai kepada berlakunya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu lama beratus tahun. Tapi di kalangan para mursalin ini dipilih pula seorang pemimpin. Diambil 5 orang sebagai ulul azmi. Mereka punya kekentalan dari segi menghadapi apa? Ombak ujian, gelombang ujian dahsyat. Sampai Quran kata sabarlah kamu seperti mana sabarnya ulul azmi. Fasbir kama ulul azmi. Sabarlah macam mana ulul azmi. Daripada ulul azmi ni pula ada dia punya pemimpin hak seorang, Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi. Jadi bila Nawawi letak kitab ini dengan nama Riyadhus Salihin, dia menggoncang jantung. Terkejut orang. Subhanallah. Sebelum Nawawi tulis Riyadhus Salihin, sebelum Nawawi hidup, orang telah berpegang dengan Ihya Ulumuddin. Ihya lebih senior daripada Riyadhus Salihin. Ghazali, dia lahir pada tahun 450 Hijrah. Dia meninggal 505 Hijrah. So dia punya age between around about fifth, I think dalam umur pencen lah, 55 lah. 450 dengan 505 tak lama. Tapi dunia pakai daripada Palestin. Orang panggil bumi Ardu Syam. Ardu Syam. Daripada Palestin, Jordan, Syria, semua pakai Ihya Ulumuddin dan lahirnya di Palestin. Orang dengar nama Ihya, bagi ahli sastra reti sedikit bahasa Arab, perkataan Ihya Ulumuddin menggegarkan ilmu. Bermakna ilmu tu mati. Hujatul Islam datang nak gegarkan balik, nak hinggut balik kita ni supaya ihya ulum. Ulum perkataan plural daripada ilmu. Ihya ulum. Ulum apa? Ad-din. Banyak ilmu agama orang belajar tapi dah sifat mati. Tak ada amalan, tak ada penekanan. Dia kata ihya. Mari kita hidupkan balik ulumuddin.
ulum-ulum dalam agama ni. Dahsyat. Tetapi lama sampai tahun 631 Hijrah, Allah mentakdirkan bumi Syam munculnya kelahiran seorang bayi yang bernama Yahya bin Sharaf di tempat yang bernama Nawa, An-Nawawi, di kawasan sebelah Syria balik sana, Damsyik, Dimashq. Dia lahir, dia keluar. Dia lahir. Dia berjalan dalam hidup, dia mengaji dalam hidup dia sampai tahun 600, berapa dia mati? 76 dia wafat. In between, dia pun tak lama apa man? Kalau Ihya tadi 450 dengan 550, dia ni pula 631 dengan 676. Betul? Berapa? Sama juga, around about 14, maybe plus ke atas sikit. Maaf, saya tak operti Melayu sangat. Pandai-pandailah bawa diri ya. 40 apa? 45, 46. Lagu tu lah. Enggak. Tapi in between tu, Allah bagi ilham pada dia. Tulis Riyadhus Salihin. Tulis Riyadhus Salihin. Kita di sinilah, kita di DIS, kita dah baca jilid 2. Jilid 1 dulu kita baca di IQ. Masa kita baca jilid 1, kita jumpa muqaddimah Imam Nawawi. Sahabat, bila kita baca Riyadhus Salihin, kata guru kami Syekh Maulud Al-Hanafi, dia syarah muqaddimah Nawawi dengan lenangan air mata. Dia kata, aku bersumpah dengan nama Allah, Nawawi adalah insan yang diberkati Allah dunia akhirat. Bersumpah dah. Kerana aku tidak melihat, melainkan dia satu orang yang sangat diberkati Allah. Dia syarah muqaddimah Ihya, muqaddimah Riyadhus Salihin. Buku kita berbeza-beza, kan? Tapi cuba sahabat pergi muqaddimah. Pergi tengok muqaddimah. Sedikit kita tengok Allah dalam muqaddimah dia bagi satu nasihat yang menggegarkan jantung. Dia memberi bimbingan dan panduan. Kenapa dia tulis Riyadhus Salihin? Kata Syekh Maulud Al-Hanafi, ada benda yang kata dia nak sampaikan bahawa bila kita baca muqaddimah Riyadhus Salihin, dia kata di sinilah ada perkara yang aku nak sampaikan kepada hampa. Kenapa satu benda, satu bab di dalam agama ni, agama menyentuh kepada kita bab kita mesti menghormati para ulama. Kenapa? Dia kata bila kita baca muqaddimah Riyadhus Salihin, kita jumpa kenapa para ulama itu wajib dihormati, ilmu mereka. Antum tengok muqaddimah dia sajalah antum, macam mana saya teringat hari ni. Tapi kita baca masa kita kuliah di IQ. Masa tu IQ. Di sini dah jilid 2 kan. Sini kita baca ilmiah, kita bawa dari sini dah jilid 2. So kita tak jumpa lah muqaddimah dia. Di mana? Ada juga kita baca. Oh, ada lah. Oh, Prai. Ini kita start dengan Masjid Prai. Baru pergi baca ilmi, betul mai sini. IQ jilid 1 banyak tempat kita baca. Oh, Masya Allah. Maknanya ingatan kita bagus lah. Bagus, saya tak apa ingat sangat dah. Antum tengok, tak kira lah buku mana pun, tengok muqaddimah dia. Kalau yang sama dengan saya ni lah, macam Abang Syarif kan, sama dengan saya, Pak Amit, yang sama lah.
Kita order sekali. Pak Mik yang tolong. Ni juga khairat Pak Mik lah. Ya Allah Pak Mik. Detail lah. Kedai Sahabat siapa order. Semua detail lah. Kalau polis nak angkat, dia angkat kedai-kedai sekali. Kalau yang sama dengan saya lah. Tok Mat lain sikit. Kalau yang sama dengan saya lah. Tengok pada perkataan saya memuji kepada Allah. Ahmaduhu ablagha hamdin wa azkahu. Dia kata, Nawawi, dia kata, aku memuji kepada Allah dengan sepenuh dan setuluh hati serta selalu berusaha untuk meningkatkannya. Dia cerita hidup dia macam ni. Ini hidup dia. Aku puji Allah dengan sepenuh hati, setuluh hati, dan aku sedang berusaha untuk meningkatkan pujian aku kepada Allah. Ahmaduhu, aku puji Allah, ablagha hamdin, sampai kepada memenuhi pujian itu. Wa azkahu, aku sanjung dia. Wa ashmalahu wa anmahu, aku tingkatkan lagi, aku berusaha tingkatkan lagi aku punya usaha nak puji Allah. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, zat yang selalu berbuat baik, zat yang maha mulia, maha pengasih, lagi maha penyayang. Okey. Anda tengok pada baris yang kedua. Tengok, tak semua orang Allah bagi hidayah lisan. Tak semua orang dapat hidayah lisan. Tengok lisan yang Allah Ta'ala bagi kat dia pada ikhwan. Allah bagi kat dia lisan. Dia kata, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratim mustaqim wa da'i ila dinil qawim salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyina wa ali kullin wa sairis salihina. Dia kata, aku bersaksi. Tengok bahasa dia pakai. Bahasanya Allah ilham ke lisan dia. Datang daripada hati dia. Bahawa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Kekasih dan kesayangannya. Yang membimbing ke jalan yang benar. Dan memimpin ke agama yang lurus. Semoga rahmat dan kesejahteraan sentiasa terlimpah atas Muhammad dan nabi-nabinya lain serta keluarga dan sekalian orang-orang yang saleh. Sebelum dia nak bawa kepada kita isi kepada Riyadhus Salihin, dia perkenal dahulu kepada kita Nabi Muhammad dengan bahasa dia. Nabi Muhammad ini Abdullah, Rasulullah, semua orang tahu. Tapi ada terlepas pandang. Muhammad itu juga Habibuhu wa Khaliluhu, kekasih Allah dan kesayangan Allah. Jadi, apa yang dia nak bercakap dalam Riyadhus Salihin ini, dia sangat kena hati-hati. Sebab ini berkaitan dengan orang yang paling kesayangan Allah. Kesayangan Allah. Kita tak tahu lagi. Tapi Muhammad bin Abdullah, kesayangan Allah. Daripada kalangan manusia, Allah pilih beberapa manusia pilihan. Istafahumullah. Allah pilih daripada mereka ni beberapa golongan untuk jadi Nabi. Daripada manusia yang banyak kan. Daripada jumlah Nabi itu, Allah pilih beberapa orang menjadi Rasul. Daripada Rasul tu pula, Allah jadikan beberapa orang sebagai tokoh di kalangan Rasul, di mana para Nabi dan Rasul menjadikan mereka sebagai contoh. Nabi dan Rasul jadikan mereka contoh. Yang kita panggil Ulul Azmi. Ulul Azmi ini contoh para Nabi dan Rasul. Di kalangan Ulul Azmi itu, Allah ambil satu menjadi Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin. Semua orang pula contoh dia. Maka dia itu adalah kekasih Allah dan kesayangan Allah. Nama dia Muhammad. Nama pak dia Abdullah.
Kata Nawawi, salawatullah wassalamuhu alaihi. Jadi bila aku nak bercakap tentang benda aku nak cerita kat hampa ni, aku nak cerita pasal orang ni. Aku nak cerita pasal orang ni. Cuba tengok pada had sebelah tu, saya tak tahu nombor ni dia panggil nombor berapa. Yang X 2 titik tu. 12. Yang dia tulis ayat Quran tu, innama mathalul hayati dunya. Kan? Turun ke bawah, lihat kepada perkataan Nawawi sebut, sebenar-benar dan sebaik-baik jalan, iaitu mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad, seutama-utama dan semulia-mulia makhluk terdahulu dan terkemudian. Kalau daripada bawah tu, baris ketiga lah. Kalau kita kira daripada bawah, baris yang sama dengan saya lah. Kalau yang tak sama tu, saya tak dapat buat apa-apa lah. Dia kata apa, ikhwan? Nawawi guna perkataan. Dia kata, وَيَهْتَمَّ لِمَا نَبَّهْتُ عَلَيْهِ وَأَصْوَبُ طَرِيقٍ لَهُ فِي ذَلِكَ وَأَرْشَدُوا مَا يَسْلُكُهُ مِنَ الْمَسَالِكِ التأدب بما صح عن النبيين سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. Dia kata apa, ikhwan? Dia kata aswabut tariq. Itu soalan, sebenar-benar jalan. Aswab, sebenar-benar jalan. Jalan siapa? Sebenar-benar jalan, sebaik-baik jalan ialah dengan kita mengikut Nabi Muhammad. Lagi sekali saya katakan, ikhwan, ini kalimah keramat. Memangnya Allah tidak ilhamkan kalimah ucap lagu ni di akhir zaman ni, tak ada ilham. Cuba tengok apabila kita berbalah banyak perkara kan. Kita tak dengar satu pun di kalangan ulama kita kata kembalilah kepada sebaik-baik petunjuk. Tak ada, Ustaz Nah, sepi. Allah tak ilham. Kita berbalah macam-macam. Sebagai contoh, kita berbalah pasal tarikat Naqsyabandi. Tak ada seorang pun di kalangan ulama kata ini perkara yang kita khilaf, dia benar ke dia tak benar. Mari kita berpegang dengan benda yang tak khilaf. Apa dia tak khilaf? Petunjuk Nabi. Siapa khilaf petunjuk? Sebenarnya saya khilaf lah. Petunjuk Nabi ni betul ke tak betul? Kalau orang khilaf dengan Nabi itu di atas petunjuk ke tak, bermakna dia telah khilaf dengan agama dan iman dia. Dia bagi rosak agama dia. Tak ada satu suara kata, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apalah kita nak ni sangat dengan dunia-dunia kita ni, masing-masing hizib ataupun firqah ni, mereka mempertahankan masing-masing. Tiba-tiba datang satu suara menyatakan, lupakah kita pada hadis Muslim, fa inna asdaqal hadisi kitab Allah wa khairal hadi hadi Muhammad. Semua kita kembali pada petunjuk Muhammad. Ketika ketika ada tanazak, perbalahannya agak getir, agak keras, dia tanazak, dia bukan ikhtilaf. Tanazak tinggi pada ikhtilaf. Dia bukan berselisih kaca, dia sampai berselisih, hang bawa muka ke lain, aku bawa kiblat ke lain. Masing-masing dah macam tak mau iktiraf masing-masing dah. Tanazak. Bila ada suasana tanazak di kalangan kaum muslimin, Allah kata apa? Farudduhu ila Allah wa Rasul. Suara mengajak manusia tinggalkan perbalahan, kembali pada Allah dan Rasul. Di mana suara itu? Allah tak ilham pada kita. Nawawi Allah ilham kat dia. Dahsyat tu, Mat. Kalau Allah tak ilham kalimah tu di kalangan orang jahil, that's right lah. Tapi apabila kalimah ni hilang di tengah-tengah lisan orang alim, ini satu balak dan musibah. Itu tanda kita tak akan keluar daripada
kegelapan ilmu. Ada ilmu menggelapkan kita. Nawawi kata, sebaik-baik dan sebenar-benar jalan yang kita nak pakai adalah jalan Nabi kita. Bahkan dia kata sepatah, dia kata tahu tak Nabi ni siapa dia? Muhammad seutama-utama dan semulia-mulia makhluk terdahulu dan terkemudian. Himpunlah manusia terdahulu dan terkemudian. Muhammadlah yang paling utama. Muhammadlah yang paling utama. Himpunlah macam mana pun. Akram as-sabiqin wal-lahiqin. Daripada sabiq dan lahiq. Paling mulia orang terdahulu, orang terkemudian. Sebutlah siapa pun. Tak usah ambil di kalangan umat. Di kalangan umat ni banyak masalah dia. Ambil di kalangan orang yang mulia di sisi Allah. Para Nabi dan para Rasul. Muhammad tetap yang paling akram. Yang paling mulia. Semua Nabi kekasih Allah. Semua Rasul kekasih Allah. Tapi Muhammad kekasih dan kesayangan Allah. Tengok Nawawi kata ikhwan. Tengok Pergi ke sebelah lagi tu. Pergi ke sebelah lagi tu. Yang ada ayat Quran wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau yang sama dengan saya lah. Yang belah ada ayat Quran tu turun sampai ke bawah. Hadis fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan tu wahidan khairul laka min humurin na'am tu. Ambil ke bawah tu. Ini perkataan Nawawi. Apa dia kata? Dia kata fara'aitu an ajma' mukhtasaran minal ahadis as-sahihah mustamilan ala ma yakunu tariqan li sahibi ila al-akhirati. Dahsyat ikhwan. Dia kata apa? Di sinilah saya nak sebut perkataan perkataan Syekh Maulud Al-Hanafi. Dia kata kenapa para ulama wajib kita hormat. Kata Nawawi, aku merasa terpanggil untuk menyusun sebuah kitab yang berisi hadis-hadis yang sahih, yang mencakup bagaimana caranya. Tengok kenapa dia tulis Riyadhus Salihin. Bagaimana cara seseorang itu dapat sampai ke alam akhirat dengan selamat. Allahu Akbar. Niat dia yang tu. Niat dia. Syekh Azali, ulama punya niat. Dia bukan macam kita ya kawan. Kita tulis buku, kita royalty buku. Kita buat ceramah, buat kaset, kita makan apa? Dah ikhwan, wallahi dah. Dia kata macam mana aku duduk, aku terfikir sebab dia mengaji. Dia tokoh hadis. Lagi saya nak sebut sedikit. Kita boleh lihat ikhwan, macam mana Allah angkat kedudukan Imam Nawawi sebagai satu iktibar untuk kita. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, bila ulama-ulama mazhab Syafi'i berbalah, orang nak tengok qaul mu'tamad ada pada lisan Syekh Nawawi. Kalau orang ambil pandangan yang dua tokoh besar ni Ustaz, apa? Bila disebut dua syekh, siapa dia? Syekh bukan Syekh Rifai. Sebutlah tokoh-tokoh yang banyak bagi pandangan yang furuk-furuk ni mu'tamad balik kepada Nawawi. Seolah-olah dia penentu arah mana mazhab Syafi'i nak pergi. Sebab mereka katakan apa? Ulama paling unik dalam mazhab Syafi'i adalah Nawawi. Dia tak akan cakap satu bab tanpa dalil. Dia tak akan kedepankan apa kita panggil kiai ke. Hak tu dia letak, dia ikut susunan. Nombor satu dia akan cari dalil. Jadi cara dia berhujah tu menyebabkan ketokohan dia, keilmuan dia, mustawa dia lebih daripada yang lain. Subhanallah. Dan dia dikatakan apa ikhwan? Jaguh Ahlus Sunnah. Bila Ahlus Sunnah berdebat dengan golongan bukan Ahlus Sunnah, orang mesti nak kait dengan pandangan Nawawi dalam bab-bab ni. Oh subhanallah. Dia kata apa? Dia kata aku nak tulis buku ni. Tapi yang aku nak buat ni semua aku nak cari hadis-hadis sahih je. Hadis ni yang kalang kabut aku tak mau.
Supaya apa? Supaya buku aku tulis ni dapat pimpin manusia sampai ke akhirat dengan selamat. Niat dia. Supaya manusia ni dapat ke akhirat dengan selamat. Dia kata muhassilan li adabihi al-batinati waz-zahirati. Apa dia kata? Dan bagaimana cara seseorang itu dapat sempurna akhlaknya, baik yang zahir maupun yang batin. Tujuan dia. Itu tujuan dia. Dia kata hadis-hadisnya aku kumpul itu meliputi, dia mula cerita macam hadis-hadis yang ada dalam ni macam mana, meliputi tentang anjuran dan petunjuk-petunjuk untuk mencapai kesempurnaan seperti hadis zuhud, latihan kejiwaan, pendidikan akhlak, kesucian, dia sebut. Ikhwan, kata guru kita Syekh Maulud Al-Hanafi, dia kata lihatlah Allah membongkarkan niat nawaitu dan isi perut An-Nawawi. Kenapa bongkarkan? Kenapa dia susah payah? Kenapa dia tak ambil kaedah ulama-ulama lain? Hanya untuk melembutkan hati, himpunlah hadis apa pun. Banyak orang buat. Ini Imam Abu Laith As-Samarqandi, kan? Buat jasa besar pada kita, Tanbihul Ghafilin. Besar kelebihan Tanbihul Ghafilin tu ada, bukan tak ada. Tetapi dia meletakkan hadis secara tangkap muat. Di Samarkand, siapa tak kenal Abu Laith, tokoh hadis besar. Tetapi Nawawi tak mengambil kaedah tu. Dia mengambil kaedah lain. Apa dia? Untuk sampai ke akhirat, dia memastikan riwayat itu riwayat yang sahih. Supaya terdidik hati manusia. Tengok yang sebelah tu, dia kata apa? Tengok ikhwan. Aku berusaha sekuat tenaga untuk tidak mencantumkan hadis-hadis yang tidak sahih, dan semuanya itu aku kutip dari kitab-kitab sahih yang sudah masyhur. Kitab-kitab sahih yang sudah masyhur ni dia maksud apa dia? Kitab-kitab sunan sitah dan sunan-sunan yang lain. Pada setiap bab sebelum sampai pada hadis, aku usahakan untuk mencantumkan beberapa ayat Al-Quran. Kemudian apabila aku nyatakan pada penghujung hadis dengan muttafaqun alaih, maka yang dimaksudkannya adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dia guna perkataan apa, ikhwan? Aku berusaha sekuat tenaga. Untuk apa? Cantumkan hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang tak sahih ni aku usaha sedaya mungkin terkeluar, tak masuk. Aku buh di tempat lain, aku tak buh kat sini. Sedaya upaya, dia kata. Dia kata perkataan apa? Wa altamizu fihi alla adhkura illa hadisan sahihan minal wadihat. Aku usaha sedaya upaya. Ikhwan, sedangkan usaha dia buat ni, dia tak akan dapat tokoh Ma'ali Jirah ke, tokoh apa dia tak dapat, Sekupang dia tak dapat. Tapi jangan takut, di bawah ni ada satu harapan dia nak kita tolong buat bila kita baca Riyadhus Salihin. Dia kata apa? Tengok. Dia kata, aku berharap bila kitab ini selesai, semoga bisa menjadi pembimbing bagi orang yang menginginkan kebaikan dan bisa menjadi pencegah dari macam-macam kejahatan dan kebinasaan. Agak-agak zaman dia tu, apa yang dia tengok? Dia dah guna perkataan banyak kejahatan, banyak fitnah, banyak kebinasaan. Agak-agak apa yang dia tengok zaman dia? Dia dah guna dah perkataan ini. Banyak sangat. Dia kata segala anwa'ul qabaih dan wal muhlikat. Banyak sangat benda-benda buruk dan benda-benda yang merosakkan. Dia kata, aku harap buku ni boleh jadi pencegah kepada benda itu, dan buku ini menjadi pembimbing kepada orang yang nak berjalan ke jalan negeri akhirat. Dia kata, hak ni menarik, ikhwan. Hak ni kita yang baca Riyadhus Salihin ni, kita nak kena tengok, kita buat tak benda ni. Dia kata apa? Hak ni dia minta kat kita. Dia kata, dan aku minta kepada saudara yang mengambil manfaat
daripada hadis yang aku kumpulkan ini untuk mendoakan bagi aku, kedua orang tua aku, guru-guru aku dan semua kawan-kawan kita segenap orang Islam. Dia tak mau apa, sekupang dia tak mau. Dia kata tolong doa kat dia, mak pak dia, guru-guru dia. Sebab tanpa mak pak dia, dia tak akan besar dalam suasana agama. Tanpa guru dia, dia tak akan dapat kumpul. Dia tanpa tolonglah bila hampa baca Riyadhus Salihin, hampa doalah kat aku. Kita sama ada kita doa tak doa, dia tetap dapat. Cuma kita sebagai tanda kenang jasa dia, kenang jasa dia, maka kita disuruh baca doa. Tengok zaman tu dia boleh tulis kitab ni dengan harapannya macam ni. Kata Syekh Maulud Al-Hanafi, apa kata Syekh Maulud Al-Hanafi? Dia kata, inilah sebab kenapa agama Islam ini ada satu bab di dalam dia, iaitu bab kita menghormati para ulama. Inilah bab dia. Kerana apabila ilmu membawa kita kepada surah Fatir tadi, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Bila ilmu tu membawa kita yakhshallah, makam itu dia melahirkan jiwa ni. Jiwa apa dia? Seorang alim, seorang ulama, apabila dia duduk dengan masyarakat dia, dia hanya fikir kebaikan masyarakat itu untuk dunia dan akhirat, tanpa interest untuk dia. Dan untuk dapat jiwa ni, kata Syekh Maulud Al-Hanafi, sangat susah. Orang alim yang dapat rasa khasyatillah, yakhshallah, barulah tercetus perasaan tu. Dia tengok orang, dia kesian nak bimbing orang. Bukan dia nak mengambil faedah. Jadi kalaulah Quran kata sunnah bagi tahu, peradaban ilmu bagi tahu ulama dihormati, dia kata sesungguhnya ulama sememangnya dihormati, terutama ulama macam ni. Dahsyat memang. Yang kedua apa dia? Yang kedua, ulama ni bila dia sampai ke dudukan yakhshallah, dia akan mendoakan umat. Dan dua benda ni sukar nak ada pada diri ulama. Sebab ulama pakcik dia, kita makin tinggi, kita makin popular, kita akan rasa benefit kita. Kita akan fikir nak tukar kereta, renovate dapur, dan kita mula nak bercampur semua dengan keturunan yang ada. Dan ulama bila dia duduk pada satu level, apa orang putih kata, safe place, safe, maka dia tak akan cari place-place yang buat dia tak safe. Dia tak akan cari, tak mahu. Buat apa? Buat apa? Beza memang. Kita sajalah saya sebut untuk diri saya. Masa kita jadi guru agama sekolah Arab, kita mengajar sekolah Arab, kita siapa pun lah bila dia keluar pondok, dia akan ada pengalaman mengajar sekolah Arab. Saya dengan Ustaz lah mengajar sekolah yang sama dulu, kebetulan. Masa tu saya tak pirak lagi dengan dia. Mengajar, tapi duduk berkelai. Saya mengajar duduk berkelai. Kita naik motor pun kadang-kadang stand tumpang pokok. Stand tu dah, stand tu sampai tak ada stand. Tu lah, dia sandak dalam pokok. Masa tu lah pengalaman jadi guru sekolah Arab. Pengalaman. Ustaz Allah start motor 3 kali, hiduplah sekali. Tu pun bila jumpa lampu stop, dia cukup cemas. Duk kena pulang, purung. Kalau tak pulang, mati pula. Zaman tu. Dahsyat. Time tu ya kawan, kita mengajar, kita tak fikir apa, sebab kita tak ada apa-apa. Kita tak ada apa-apa, dan kita tak bimbang apa-apa. Bimbang orang kata ke, bimbang nak hilang benda ke. Kita ada pun motor tak ada stand. Kita ada benda paling tak bernilai dalam dunia. Kita takut hilang apa? Benda yang kita miliki tak bernilai. Tapi Allah kerana kita mengajar agama dia, dia tak biar orang mengajar agama ni jadi sampah. Dia angkat. Daripada sampah itu di recycle. Ubah jadi satu perniagaan. Orang berniaga sampah. Kaya-kaya. Kita naik
Daripada motor tukar naik kereta second hand. Second hand last kali kita naik Alphard. Wow. Saya tak kata kat siapa-siapa. Cara Allah angkat kita. Allah angkat kita. Cuba kita renung balik. Macam mana kita dapat kejayaan ni semua? Bukan kerana kita penceramah politik. Kita hanya mengajar agama Allah. Allah yang angkat secara tak sedang. Hari demi hari kita naik. Kita start dengan Mr. Nobody. Siapa tak kenal kita? Yang menyebabkan kita diangkat tu pasal apa? Pasal kita bicara tentang din. Nama kita naik. Nama kita naik. Naik. Daripada sekolah Arab kita mengajar, kita dah sibuk ceramah. Kadang-kadang kita tak ada masa di rumah. Kita ceramah sana, ceramah sini. Masjid panggil kita. Penuh memang. Masa tu dia tak buang lagi lah, penuh. Orang panggil kita bersusun. Bersusun. Oh subhanallah. Ceramah Isra' Mi'raj ni 3 bulan awal kena booking. 3 bulan awal kena booking. Kenapa? Kalau kita fikir kesemua itu kerana kita bercakap pasal Tuhan. Jujur kita bercakap. Kita tak takut kehilangan apa-apa. Rumah kita tak ada aircon. Bila ayak pun kadang-kadang musim hujan kita masuk-masuk, terkejut katak. Katak tu dia besar-besar. Kok mana katak ni mai? Terkejut. Kadang-kadang bila ayak pun pintu lorong, berdebum. Ingat pokok jatuh rupanya pintu. Subhanallah. Kita susah ikhwan. Kita susah. Allah angkat hidup kita. Orang hina kita, Allah bela kita. Sampai satu masa kita terkenai. Masa kita terkenai, kita cuba renung balik. Berapa banyak masa kita bercakap pasal agama Tuhan dan berapa banyak masa kita bercakap tentang diri kita. Adakah kita sibuk seperti kita masa guru agama dulu? Ketika kita top. Dulu kita sibuk Isnin mengajar, Selasa mengajar, Rabu mengajar. Khamis tak mengajar. Pasal nak baca Yasin kat rumah. Jumaat mengajar balik. Sabtu kita ambil nak pergi ke Nuri lah. Kadang-kadang kita bagi ceramah. Isnin, Selasa, Rabu, Jumaat kita mengajar. Allah angkat, Allah angkat, Allah angkat, Allah angkat, Allah angkat. Orang kenal kita pasal apa? Orang bila panggil ustaz, kenal pasal apa? Pandai bawa roti canai? Orang tak pernah panggil hak duk meniaga tosir tu ustaz. Dia dipanggil ustaz pasal apa? Pasal agama. Bukan pasal ada benda lain. Pasal agama. Allah angkat. Maka kita renung balik. Ustaz-ustaz kena renung balik. Bila kita top, kita hebat, kita masyhur, berapa pula dalam sebulan kita pergi dakwah untuk agama Tuhan? Dulu penuh. Isnin penuh, Selasa penuh, Rabu penuh, Jumaat penuh. Bila kita top dan kita kaya, dalam sebulan kita keluar pergi mengajar berapa kali? Kenapa dulu kita boleh mengajar tiap-tiap malam? Lah tak boleh. Pasal dulu rumah kita tak ada aircon. Dulu kita ada benda tak bernilai dalam hidup. Sekarang kita mula memiliki nilai dunia. Kita takut nak tinggal dan kehilangan. Walaupun sebenarnya kita tak hilang. Siapa yang beritahu kita akan hilang? Kita tak hilang apa-apa. Dulu kerusingan kita kepada umat, kepada dakwah macam mana? Sekarang macam mana? Ikhwan, kesemua ini Tuhan akan tanya balik. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Nawawi ikhwan, bila dia ada ilmu, benda pertama dia fikir apa dia? Macam mana nak bimbing umat ke akhirat. Ikhwan, nak bimbing umat ke akhirat. Patutlah Allah bagi kepada dia kelebihan demi kelebihan dahsyat. Lepas itu kata Syekh Maulud Al-Hanafi, siapa-siapa yang nak berjalan sebagai salik, sebagai murid. Murid maksud dia apa? Orang nak menuju akhirat. Bukan murid bahasa Melayu ni. Bahasa Melayu ni murid-murid. Ni murid. Bermakna orang yang nak berjalan berjumpa Tuhan, dipanggil murid. Maka dia kena ibtida dengan Riyadhus Salihin. Bermula di situ. Di mana kita bermula? Di sini kita
bermula. Aina nabda? Min huna nabda. Dari mana kita nak mula mengenal agama? Daripada sini, Riyadhus Salihin. Sebab dia benar-benar tekan peradaban yang dahsyat. Jadi ikhwan, An-Nawawi bagi tahu, siapa nak berjalan berjumpa akhirat, baca Riyadhus Salihin. Insya-Allah dia telah berusaha sekuat tenaga yang ada. Dia telah pun buat benda ni. Dia kata wa altazimu fi, aku telah pun iltizam sungguh, dia kata himpunkan riwayat yang benar sahaja. Jadi kalau kita nak berjalan berjumpa Allah akhirat, tak payah masuk tarekat. Tidak start dengan tarekat, start dengan Riyadhus Salihin. Cari orang yang boleh baca, boleh hurai, boleh bagi tahu, boleh cerita, boleh membongkar, boleh menggali cerita-cerita yang ada dalam Riyadhus Salihin, semuanya min kalam Sayyidil Mursalin. Dahsyat ikhwan, dahsyat. Satu ketika ikhwan, satu ketika Allah menunjukkan barakah Riyadhus Salihin, orang tak sebut tentang Ihya, orang sebut tentang Riyadhus Salihin. Subhanallah. Allah angkat dan mengangkat. Ihya dengan jasanya, Riyadhus Salihin dengan jasanya. Kelebihan Riyadhus Salihin ni yang pertama pada ikhwan, kata ahli para muhaqqiq, pentahqiq yang buat kajian tentang Riyadhus Salihin, dia kata tak banyak kelebihan dia, cuma dua aja. Dia banding dengan buku-buku lain. Kalau kita tengok buku dia, pertama, apa kelebihan dia? Kelebihan dia, di dalam Riyadhus Salihin, kita cuma jumpa dua benda sahaja. Ayat Quran dan hadis saja. Lain tak jumpa. Tak ada. Tak ada. Quran dan hadis. Dan itu dia jadi sebagai jalan untuk ke akhirat. Berbeza dengan buku-buku lain. Ayat Quran pun kita jumpa, hadis pun kita jumpa, hikayat pun kita jumpa, cerita pun kita jumpa, yang tak dapat endorsement. Tak dapat endorsement daripada mana-mana pihak. Kita tidak dapat satu misdaqah. Apa dia? Pengesahan daripada mana-mana orang boleh sahkan. Maka Riyadhus Salihin ini ikhwan, kedahsyatan dia, dia mengolah jiwa kita dengan Quran dan Sunnah. Dahsyat. Jadi, dilihat daripada sudut ni, dia satu buku tazkiyah nufus dan dia juga satu buku berkaitan dengan ulumul hadis. Dia jadi serampang dua mata. Berkaitan dengan jiwa, tapi dalam masa yang sama, kita akan jumpa kaedah-kaedah hadis dalam dia. Seperti dia kata, kalau aku kata muttafaqun alaih, maknanya Bukhari Muslim. Istilah-istilah hadis ada, dan dia juga tazkiyatun nufus. Dan yang kedua kelebihan dia apa? Kata para pengkaji, para ahli tahqiq, pengkaji buku ni, dia pun kata apa? Riyadhus Salihin, kalau dilihat daripada sudut susunan dia, dia buka bab, dia bawa ayat Quran, dia bawa hadis. Takat tu jadi mati. Cara dia susun tu nampak macam buku kampung. Tetapi apabila kita bongkar dia, dia mempunyai nilai ilmiah yang selalu tinggi. Dia sangat ilmiah. Dia sangat membahas ilmu. Subhanallah. Dua inilah kelebihan yang ada dalam Riyadhus Salihin. Kata Syekh Maulud Al-Hanafi, sebenar-benar kelebihan yang ada pada Riyadhus Salihin bukannya dua, tiga, iaitu niat An-Nawawi. Dan Allah telah menyampaikan buku ini kepada dia punya bulugh. Tadi Ustaz Ali ajak bulughul maram, bulugh. Dia sampai pada target dia. Dan hari ini dia berada dalam kubur, dia mendapat raudah min riyadil jannah. Dunia baca buku ni, dunia baca. Oh subhanallah. Nawawi. Ikhwan, kita baru cakap pasal Nawawi. Sedangkan Nawawi kata apa? Semua ilmu-ilmu ni aku ambil daripada ulama Islam. Siapa dia ulama Islam tu? Kalau macam ni Nawawi, agak-agak Imam Syafi'i macam mana? Ilmu dia tu. Begini besar ilmu dia, Pak Cik Din, dia masih tak mau keluar daripada usul Imam Syafi'i. Dia masih kekalkan diri dia muqallid mazhab Syafi'i. Dia kata Nawawi mazhab Syafi'i. Walaupun dia ada pandangan dia. Dan pandangan dia itu mu'tamad. Dia 2-3 bab dia tak sama, tapi dia masih kata Nawawi di atas pandangan
Syafi'i. Agak-agak Imam Syafi'i itu punya jasa macam mana pula? Ikhlas mereka tu macam mana pula? Ikhwan, yang inilah kita kurang. Dia satu benda dia kata apa? Dia kata, aku tidak akan memaafkan orang yang memberi gelaran Mahyuddin pada aku. Aku tak akan maafkan dia. Dia dapat gelaran betul sana? Penghidup agama. Orang panggil dia Imam apa? Imam apa gelarnya? Bacaan dia? Imam Mahyuddin. Mahyuddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Betul tak Ali? Gelaran dia Mahyuddin. Kalau terjemah literal, penghidup agama. Dia kata sesungguhnya Islam ini agama yang telah dihidupkan oleh Tuhan. Bila aku hidupkan dia, maka aku tak akan maafkan orang bagi gelaran tu ke aku. Sehingga dia taubat pada Tuhan. Aku tak mau gelaran tu. Oh, subhanallah. Orang pengkaji kata dia tawaduk. Tapi dia bukan tawaduk, dia tak mau sungguh. Gelaran tu seberat itu dia tak mau. Jadi, kerana itu, bila kita baca Riyadhus Salihin, ikhwan, subhanallah, kita akan dapat lihat apa dia adab. Dia akan cerita pada kita adab. Sampai bab ni, antum tengok macam mana dia beradab dengan Nabi. Bahasa-bahasa dia pilih untuk puji Nabi itu. Bahasa naluri hati. Muhammad tu siapa dia? Al-Hadi ila siratim mustaqim. Petunjuk ke jalan yang benar. Itu bahasa dia pakai. Yang orang hari ni tak pakai. Siapa dia Nabi Muhammad ni? Habibullah, Khalilullah, kekasih Allah, kesayangan Allah. Dan siapa dia Nabi Muhammad? Sayyidil Mursalin, pemimpin. Oh, Allahu Akbar. Itulah Riyadhus Salihin, ikhwan. Sampai kita buka bab ni. Bab apa? Dosa besar, besarnya dosa sumpah. Kenapa, ikhwan? Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kita tidak beradab dengan Tuhan. Kita pergi pakai nama Tuhan, pergi sumpah ikut suka. Sedangkan sumpah kita tu bohong. Kita biadab. Kita ada adab dengan Tuhan, ada adab dengan Nabi, ada adab sesama manusia. Riyadhus Salihin nak membentuk peradaban. Jadi ikhwan, bila kita baca Riyadhus Salihin, kita kena ingat Nawawi itu punya maksud tulis, dan kita kena ingat satu harapan dia tadi. Apa harapan dia, ikhwan? Dia minta kepada kita, kita mendoakan pada diri dia, kepada mak bapak dia, dan kepada guru-guru dia. Jadi hak tu semua kita jangan lupa, ikhwan. Itu adalah harapan dia. Subhanallah, besar jasa dia Ustaz Ali. Tadi Ustaz Ali baca Bulughul Maram, Ibnu Hajar Asqalani. Punya jasa, Allahu Akbar. Tu pula nanti kita jumpa pula nanti. Macam mana dia boleh tulis Bulughul Maram pula? Kenapa dia bubuh nama tu Bulughul Maram? Asal dia pasal apa? Tak ada pun, tak ada ingat pun supaya buku tu naik ke langit. Tak ada ingat. Tulis ni nak ajak budak-budak. Kita, apa Ustaz Ali? Hidayatus Subian. Nama kitab tu Hidayatus Subian, nak ajak budak-budak. Tapi pergi pondok yang baca pak budak. Tak lepas budak-budak baca. Manfaat dia. Qadi dapat manfaat, mufti dapat manfaat, AJK Patua dapat manfaat daripada satu buku nama Bimbingan untuk Kanak-kanak. Bimbingan untuk kanak-kanak, tok guru yang dapat. Kita tengok, dia pun tak ada ingat buku dia tu satu masa nanti jadi bestseller ke? Boleh perbesar dapak sikit? Tak ada, ikhwan. Akhirnya sampai hari ni, riak apa? Ustaz Ali baca Bulughul Maram. Bulughul Maram. Oh, subhanallah, ikhwan. Tambah yang baca tu pula tok guru kita. Allah, ikhwan. Tu kalau Ustaz Ali mengajak. Kalau Ustaz Nan mengajak, saya tak tahu, ya ikhwan. Oh, subhanallah. Subhanallah. Ustaz Ali kata saya nak ambil apa? Berkat Ustaz Nan. Semua nak ambil berkat Ustaz Nan ni. Ada kawan tu dia berjalan dengan siapa? Dia dengan Syekh Utsaimin. Dia Utsaimin, gamaknya dekat kot. Kau Syekh Utsaimin kan polis jaga dia. Macam Sudaisi tu lah. Bila dekat sangat, dia dalam. Kalau orang tua tu nak salam dengan semua orang dalam masjid haram, patah dengan kawan tu.
dia apa yang macam baju kelawak tu kan, panggil apa, gamis tu kan. Dapatlah buat lagu tu, gamaknya kena belakang Syekh pusing kat dia. Tengok-tengok gamaknya dia duduk buat lagu tu berkat. Syekh dia buat lagu tu, dia buang berkat dia. Dia buang, dia rotuk. Aku tak ada berkat, hang nak buat gila. Syekh buang, rotuk habis berkat. Ini sudah pergi ambil, habislah berkat aku. Allah Akbar. Masya Allah ikhwan. Tak apalah ikhwan, kita ambil tahu sedikit lah tentang apa? Tentang Nawawi, Imam Nawawi. Kenapalah kita disuruh hormat ulama ni ikhwan? Allahu Akbar. Besar jasa dia ikhwan. Jadi besar mana dosa sumpah palsu ni minggu depan lah. Minggu depan lah. Kalau baca juga nanti jadi kena sumpah tu. Kita baca minggu depan. Allahu Akbar. Jadi kalau antum ada masa sekali balik, bacalah mukadimah dia sikit. Tengok harapan dia, cara dia tulis. Allah. Satu nasihat yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa sallallahu ala nabi Muhammad. Alhamdulillah.